Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi farada alaina ta'allumal ilmi walladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wassalaman da'imain mutalazimain ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan rahimakumullah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengampunkan segala dosa kita dan juga mudah-mudahan menerima segala amalan kita yang telah selama ini kita lakukan, yang sekarang ini kita lakukan, dan yang insya-Allah akan datang, yang akan datang kita lakukan, mudah-mudahan sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah taala menerima doa-doa kita, hasrat kita, cita-cita kita insya-Allah, dan memudahkan segala urusan hidup kita, urusan seharian kita, lebih-lebih lagi urusan apabila ajal datang kepada kita, sakaratul maut kita. Mudah-mudahan Allah berikan dengan husnul khatimah, dimudahkan sakaratul maut, dan mudah-mudahan kalimah yang akan kita ucapkan di akhir kalimah kita ialah kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan satu anugerah, dimasukkan ke alam barzakh dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat segala nikmat kubur, jauh daripada siksaan kubur, sampai pahala ataupun kebaikan, kebajikan dari mereka yang menyampaikan untuk kita doa anak-anak yang soleh, doa daripada pasangan kita, doa daripada ahli keluarga kita, doa daripada sahabat handai kita walaupun kita dah berada di alam kubur. Dan mudah-mudahan kita semua akan dibangkitkan di mahsyar juga dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima satu anugerah, iaitu syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan urusan hisab kita, dimudahkan urusan mizan timbangan amal kita, dimudahkan segala-galanya, hinggalah dimudahkan untuk kita meniti sirat, dan mudah-mudahan kita adalah antara mereka yang dimasukkan ke syurga Allah tanpa hisab bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi malam ini Allah berikan sekali lagi kepada kita kesempatan pada malam yang mulia, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumaat, malam yang ke-23 Muharram. 23 dah kita ni, seminggu dah habis bulan Muharram, masuklah bulan Safar. Sekejap masa berlalu, dan peristiwa berlaku pun banyak, peristiwa dah berlaku, subhanallah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kat kita insya-Allah. Baik, seperti biasa kita teruskan dengan, kita basah kalilah kita dengan lantunan Al-Asma'ul Husna, dan kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Alhamdulillah. Al-Asma'ul Husna, selawat dan salam kita ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi istiqamah untuk beramal insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah, kita ambil satu ibrah daripada satu hadis ataupun satu kisah dari hadis Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW satu ketika Nabi keluar rumah Rasulullah, Nabi keluar rumah,
pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu tu bukan waktu solat. Biasa Nabi keluar pertama waktu solat. Ada masa Nabi balik rumah, Nabi pi juga bukan waktu solat. Maksud kata nak membiasakan diri untuk mengimarahkan tempat ibadah. Bukan waktu solat saja, waktu tak solat pun pi juga. Baik. Jadi disebutkan bahawa ketika mana Nabi keluar tu, maka Nabi berjumpa seorang sahabat dia yang berada dalam masjid dalam keadaan gundah gulana, yang sedang nampak mukanya serabut. Muka dia tak seronok, tak ceria. Lagu tu macam ada sesuatu masalah besar bagi dia. Duduk termenung dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu siapa dia? Sayyidina Abu Umamah. Maka Nabi SAW pergi dekat dia, tanya, wahai Abu Umamah, pasal apa nak kamu ni nampak tak seronok, nampak sedih, nampak duka cita, gundah gulana ni, pasal apa? Nampak serabut muka dia. Lagu tu nak kata Nabi ni cakna, tengok sahabat sedih, tengok sahabat seronok, respon masing-masing. Kalau sedih, Nabi pun merasai perasaan tu. Lagu tu. Kalau sahabat seronok, Nabi pun seronok. Kebetulan hari tu Abu Umamah dia tak seronok. Abu Umamah dia sedih. Dia macam serabut dalam kepala dia. Nabi tanya, pasal apa? Ada masalah apa? Baik, kata, ya Rasulullah, dia kata aku sekarang ni dibebani dengan masalah yang sungguh besar. Dia kata masalah yang merunsingkan dia, merunsingkan hidup dia, hingga hinggakan masalah tadi duk pikak benda tadi, apa dia? Dibelenggu oleh hutang. Malu tu duk pikak pasal hutang. Bila duk pikak pasal hutang punya pasal, maka mai perasaan tak seronok, mai perasaan gundah gulana, duka cita, sedih, macam-macam duk ada. Duk pikak ni, lagu mana nak buat, nak mai cover hutang, lagu mana ke, nak korek kat tu, duk korek kat mana, nak bagi settle hutang. Hingga membawa kepada perubahan hidup dia. Daripada seorang yang seronok, daripada seorang yang periang, kepada seorang yang murung. Kalau kita lah, lelaki ada murung juga, perempuan murung lah. Murung lagi tu lah kan, tak seronok lah kalau kita tak. Nabi SAW bagi satu cara, lagi tu Nabi SAW bagi satu cara bagaimana kau nak menyelesaikan masalah tu. Tidak lain tidak bukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Masyhur hadis tu. Baik, Nabi kata, wahai Abu Umamah, mahu tak kamu aku ajarkan satu kalam, aku ajarkan satu ucapan ni, kamu amalkan, kamu baca pagi dan petang. Baca pagi dan baca petang. Allah akan menyelesaikan masalah kamu. Berkat doa tu. Maka Nabi ajak kepada dia doa yang biasa kita dengar. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kan? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni masyhur dibaca. Nabi saya kata baca pagi petang, pagi petang, biar jadi wirid. Lagu tu, apa maksud dia? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung dengan engkau ya Allah, minal hammi, daripada kesedihan, daripada gundah gulana, runsing dan sebagainya, wal hazan, dan kesedihan. Minta kita ni dihindarkan daripada gundah gulana, runsing, sedih dan sebagainya. Hammi wal hazan. Baik. Dua. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dua berikutnya adalah, dan aku minta berlindung dengan engkau ya Allah minal ajzi, daripada lemah, wal kasal, dan pemalas, penyegan.
Berapa dah? 4 dah kan? Minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung dengan engkau ya Allah minal jubni wal bukhli. Minal jubni ni penakut. Biar jadi pemberani. Tak mau penakut. Minal jubni wal bukhli. Apa bukhli? Bakhil. Bakhil tu kedekut. Nak bagi teringat cerita Piramli Haji Bakhil kan. Haji Bakhil aku lasing tu punya tu. Haji Bakhil. Haji Bakhil dia Haji Bakhil bibir kedekut lagi. Nak translate ke Bakhil tu kedekut. Ajak bahasa Arab. Haji Bakhil kedekut. Tapi Haji Bakhil dia bagus. Dia hanya bakhil dengan orang selain daripada cikgu murni. Kan? Kalau orang mai selain cikgu murni, dia dan demam. Demam kora terus. Cikgu murni mai tu dia semangat. Kan? Walaupun dia tu orang lama tapi semangat muda tu ada. Lagu tu. Tak mau bakhil. Kedekut. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku bermohon dengan engkau ya Allah min ghalabatid dain, daripada belenggu hutang. Ghalabah ni belenggu, ikatan tu. Jadi hutang ni dia ikat kita. Hutang dia mencengkam kita lagu tu. Ghalabatid dain, ikatan ataupun belenggu hutang. Wa qahrir rijal, apa tu wa qahrir rijal? Dan juga penganiayaan manusia kat kita. Beli ni daripada orang buat nanya kat kita, orang buat tak elok kat kita, orang buat jahat kat kita, tak mau. Berapa dah tu? Banyak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. 8 tu. Banyak. Sekali minta 8 meh. Kalau Allah bagi semua 8 clear kita. Satu pun okey dah lah. Tak 8 pun tak apalah. Dapat 4 pun okey lah. Tapi kalau minta kalau boleh nak 8 Allah makhluk belaka. Jauh daripada kita ni gundah gulana, jauh daripada kita ni kesedihan dan sebagainya, jauh daripada kita ni lemah, jauh daripada pemalas, penyegan, jauh daripada penakut, jauh daripada bakhil, jauh daripada belenggu hutang, dan jauh daripada penganiayaan orang kepada kita. Wa qahrir rijal. Ini antara yang doa Nabi suruh Sayyidina Abu Umamah baca, amal dan berusaha supaya jadi yang terbaik. Kata Abu Umamah, aku buat macam Nabi kata tu. Dia baca, pagi dia baca, petang dia baca. Jadikan wirid. Pagi katakanlah pagi lah salat subuh, atau petang lepas asar dah boleh baca, ataupun bila-bila masa, ataupun baca tiap-tiap sekali solat baca dalam doa. Baik, kata Abu Umamah, Allah menyelesaikan masalah aku. Allah hilangkan kesedihan dia, Allah hilangkan hutang-hutang dia, mudah bagi settle hutang dan sebagainya. Dia jadi orang yang terbaik berkat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya Nabi nampak dia tak seronok, dan pasal apa? Pasal ada belenggu hutang. Lagu tu. Tu nak cerita macam tadi, pasal punya hutang punya pasal dia boleh rubah hidup kita. Pasal itu digunakan kalimah ghalabah. Ghalabatid daini. Belenggu hutang. Bagaimanakah hutang boleh membelenggu manusia, boleh merubah hidup dia. Pasal hutang punya pasal, suami isteri boleh cerai. Duduk berhutang, contoh duduk berhutang dengan orang yang tak elok-elok, alung dan sebagainya. Alung tu sebenarnya bagus. Dia kata kita mau tolong. Jangan silap faham. Kita orang bagus mah. Kita orang mau tolong. Tapi kita tak mau tolong dia, masalah. Lah kali dia tolong kita balik. Habis cerai, dan sebagainya, putus, pasal hutang punya pasal. Sahabat dua orang duk karib, ya duk sahabat bagus ni, sahabat karib daripada budak-budak,
Pisah. Pasal apa? Hutang pasal. Dan tidak mustahil, dan memang kenyataannya pasal hutang, berapa orang, berapa ramai dah bunuh diri dia. Hutang. Kalau kita tengok statistik yang terjun jabatan tu, berapa orang agak-agak setahun pasal hutang. Lagi tu. Makanya inilah antara yang Nabi ajar pada kita, elakkan berhutang dan mohon supaya kita berlindung daripada belenggu hutang. Subhanallah. Baik. Itulah antara doa yang masyhur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi malam ni kita sambung kembali kitab Hayatus Sahabah kita. Pada kesempatan sebelum ini, pada 13 hari bulan 8 yang lepas, ini dah 13 bulan 9 dah. Bukan, ni baru 10. 13 bulan 8 lepas. Bulan 8, 13 bulan 8. Ni 10 bulan 9. Cepat sangat. Bagaimana Sayyidina Tufail Ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, bagaimanakah diceritakan tentang halangan dia kan? Halangan dia ketika mana menyampaikan dakwah kepada orang kampung dia. Bila mana dia menerima Islam, maka dia meminta kepada Nabi SAW untuk balik ke kampung dia untuk dakwah orang kampung masuk Islam. Tetapi yang masuk Islam tak ramai. Ayah dia, isteri dia dan juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila mana disampaikan kepada orang lain, dia pun ketegak tak mau nak ikut dia. Jadi dia mari rasa macam give up. Gitu. Dia mari rasa macam tak seronok pasal dakwah orang tak mau ikut. Lagu tu. Maka dia pun ajak Sayyidina Abu Hurairah bertemu Nabi di Mekah ketika itu. Baik. Nabi tak hijrah lagi. Bila mana sampai dekat Nabi SAW, Nabi tanya dia juga dapat serabut. Kalau tadi Abu Umamah serabut dengan hutang, Sayyidina Abu Tufail ni dia serabut dengan masalah dia ajak orang tak mau ikut dia. Lagu tu. Nampak serabut muka dia, nampak dia tak seronok, nampak dia give up. Maka dia kata, wahai Abu Ama, wahai Tufail, beban apakah yang kamu dah hadap ni? Beban apa? Tak Nabi. Bagus. Tengok. Nabi layan, cakna sahabat. Ada masalah tanya, pasal apa beban ni, pasal apa nampak masalah ni? Lagu tu. Kata, ya Rasulullah, dia cerita. Depa ya Rasulullah tak mau nak ikut ya Rasul, masih lagi duduk fasik, masih lagi buat maksiat ya Rasulullah, tak mau nak ikut dia. Baik. Nabi dengar masalah sahabat. Nabi bangun. Kan? Nabi bangun, Nabi pergi mana? Nabi pergi ambil air sembahyang. Nabi pergi berwuduk dan Nabi pun solat 2 rakaat. Lalu bila mana Nabi solat, lepas solat Nabi pun doa. Gitu. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi kata apa? Sebelum Nabi berdoa, Sayyidina Abu Hurairah dia tengok Rasulullah bangkit, pergi ambil air sembahyang, solat, nak berdoa. Kata Abu Hurairah dalam hati dia, sudah, dia kata, habislah kita. Dia takut apa? Dia takut Rasulullah akan mendoakan celaka kepada puak-puak dia. Pasal ketegak. Dia takut, sudah Nabi doa kenalah kita. Dan sebagainya. Rupa-rupanya Nabi SAW bukan Nabi doa celaka kepada umat Nabi. Nabi doa, ya Allah, Nabi kata, ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. Minta hidayah supaya Allah berikan, bukakan hati puak-puak Daus sana, biar masuk Islam. Nabi ulang 3 kali, ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. 3 kali Nabi ulang dalam doa Nabi. Selesai berdoa, Nabi tengok, menoleh kepada At-Tufail. Nabi kata, wahai Tufail, balik. Nabi kata, kembalilah kepada kaum kamu, kepada kaum Daus. Maka berdakwahlah kepada mereka, berlembutlah dengan mereka, berlembut. Jangan kasar-kasar, dan serulah mereka kepada Islam. Seru dengan hikmah, seru dengan baik. Lagu tu. Lalu Tufail pun, dia pun terus balik bertemu kaum dia.
Bila masa berlalu, hari berganti hari, bulan berganti bulan dan sebagainya, lalu sampailah Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, berlaku perang Badar. Perang pertama, perang Badar. Berlaku lagi perang Uhud. Dan berlaku lagi perang Khandaq. 3 perang ni, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tiga perang ni Nabi dah ada di Madinah. Baik. Lalu diceritakan At-Tufail pun datang ke Madinah. Baru dia datang bertemu Rasul di Madinah. Berarti perang Badar dia tak ikut, perang Uhud dia tak ikut, Khandaq pun dia tak ikut. Selesai semua tu, barulah dia bertolak daripada kampung dia pergi ke Madinah bertemu Nabi SAW. Tetapi kali ini bukan lagi berdua. Lagi tu. Kalau dulu dia bawa Abu Hurairah, kali ini dikatakan dia bawa bersama dengan dia 80 keluarga daripada kaum dia. Tu dia. 80 keluarga daripada kaum Daus, yang dah settle akidah mereka. Gitu. Yang dah akidah mereka dah masuk Islam. 80 keluarga. Baik. Bila mana Nabi SAW nampak Tufail ni bawa 80 keluarga ni, Nabi cukup seronok. Dulu dia main dalam keadaan dia tak seronok. Nabi pun macam tak seronok lah. Kali ni dia main dengan seronok dia, subhanallah. Mana kata dakwah dia dah berjaya. Bawa 80 keluarga. Bukan 80 orang. 80 keluarga. Maksudnya ada keluarga tu ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang. Mana kata lebih daripada 100 lah. Lebih lah. Baik. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada Tufail sebahagian daripada ghanimah. Apa tu ghanimah? Ghanimah itu hasil rampasan perang. Bagi kat mereka. Ketika itu baru habis perang Khandaq. Bila mana dirampas harta ghanimah, maka diberikan sebahagian pada Tufail. Nak bagi orang kata suntikan kepada dia, semangat, penghargaan kepada dia. Baik. Dan kepada rombongannya tadi. Nak cerita banyaknya harta rampasan perang tadi. Bila bertemu Nabi SAW, dia kata apa? Ya Rasulullah, dia kata, jadikanlah kami ni tentera engkau ya Rasulullah. Minta jadi tentera elit. Jadikan kami, dia kata, tenteramu yang sebelah kanan. Tentera elit lah tu. Sebelah kanan, sayap kanan. Dalam setiap peperangan. Dan ya Rasulullah, dia kata, jenamakanlah, brandedkanlah, namakanlah pengenalan bagi pasukan kami ini dengan satu brand namanya Mabrur. Benar kan Mabrur? Haji yang mabrur, umrah yang mabrur, kan? Mabrur lawannya Malburu. Mabrur maknanya, mabrur ni baik, birru ni baik. Ni maknanya mabrur ni kumpulan ni tentera yang terbaik. Tu. Yang bagus. Tu. Inilah yang kata nak cerita tentang berkat kesabaran mereka berdakwah secara berlembut, tak berkerah. Maknanya faham situasi, keadaan wakil satu tempat dan sebagainya. Itulah hasilnya. Dan juga berkat apa dia? Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi mudah kerja dia. Maka kita ni nak buat apa pun, kalau kita sabar, maka Allah bagi. Maka Al-Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, kan? Wasta'inu, dan mintalah pertolongan, mintalah bantuan, bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan selama dan selalunya melakukan salat. Sabar dan salat. Salat itu sendiri adalah cara untuk kita memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang banyakkan sabar dalam hidup dia, dan juga orang tu banyak salat, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia dan sebagainya.
berdoa, banyakkan minta pertolongan, minta doa dengan sabar dan juga salat. Subhanallah, maka Allah Ta'ala berikan kepada hasilnya yang sungguh hebat. Berarti dia telah banyak mengislamkan satu kaum dia untuk masuk Islam. Subhanallah, berkat sabar dan juga kecekalan, hikmah dan sebagainya. Itu Sayyidina Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Baik. Semenjak hari itulah dikatakan bahawa Tufail ni dia sentiasa bersama Nabi SAW hinggalah Nabi balik ke Mekah balik. Namanya Fathu Mekah. Nabi balik untuk membuka kota Mekah. Itu zaman itu akhirnya zaman terakhir ataupun zaman yang sudah orang kata Nabi dah hampir wafat. Baik. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, utuskanlah aku kepada Dzu Kaffaini. Dia minta dengan Nabi supaya apa? Supaya hantar dia dan pasukan dia kepada satu berhala. Berhala ni namanya Dzul Kaffaini. Dzul ni maksudnya yang memiliki. Al-Kaffaini, kafuri yang memiliki tapak tangan. Yang memiliki dua tapak tangan, maknanya dia ada dua tangan lah. Berhala tu ada dua tangan, ada tangan. Yang mana berhala Amr bin Namamah, dia kata, supaya apa? Dia kata, aku nak pi bakar dia. Maknanya ada lagi sisa-sisa yang tak clear. Mana? Ada lagi sisa yang depa duduk sembah tu, berhala. Dia kata, ya Rasulullah, kirim aku nak pi bakar berhala tu. Baik. Lalu Nabi izin dia pun berangkatlah bersama dengan tentera apa? Tentera Mabrur tadi. Mabrur tadi. Lalu bila sampai di berhala, banyak orang lelaki dan perempuan dan kanak-kanak duk kawal berhala tu. Depa nak pertahankan berhala depa, melindungi sembahan mereka daripada dibakar. Baik. Lalu Tufail pun dia tak kira. Dia tak kira, dia kata, dia tetap juga bergerak, pi juga masuk juga mendekat berhala tersebut. Dia melangkah gagah di depan para penyembah berhala tersebut, dan Tufail dia geram melihat berhala itu. Dia kata dengan kuat, dia kata apa? Wahai Dzul Kaffain, wahai berhala. Wahai Dzul Kaffain, dia kata, aku bukan penyembah hang. Aku bukan penyembah kamu. Dia kata, kelahiran kami lebih awal daripada kelahiran kamu. Kami beranak dulu. Hang tak beranak lagi, kami beranak dah. Kalau gitulah kan. Dia kata, aku main ni nak bakat hang. Sebenarnya dia bukan bercakap dengan berhala. Dia nak suruh yang duk pertahan tu faham. Mana? Baik. Dia pun bakar. Dia bakar. Banyak berhala dia pun bakar. Bila bakar berhala tu, baik, Allah mudah kali kerja dia. Bila bakar berhala tadi, akhirnya Bani Daus memeluk Islam dan taat mengamalkan ajaran Islam. Bila dipisahkan dengan berhala tu, maka Allah Ta'ala bukakan lagi dengan keimanan, dengan hidayah dan sebagainya. Maka Nabi SAW berjuang selama ni nak menghapuskan berhala tu. Nak hapuskan berhala tu. Maka Nabi SAW larang kita daripada menyimpan berhala dalam rumah kita. Menyimpan berhala, walaupun kita rasa tak bukan berhala, tapi ciri-cirinya kepada keberhalaan. Baik. Berhala ni biasanya dia buat lagu mana? Berhala ni patung makhluk yang bernyawa. Sama ada patung tu orang ke, seketui orang ke, ataupun seketui rimau ke, contohlah seketui gajah ke, apa saja benda bernyawa. Kalau seketui kereta, okey je kereta. Seketui superbike, okey je pasal superbike, pasal tak bernyawa. Tapi kalau binatang ke, manusia ke, dia ada ciri-ciri berhala tu, patung tu. Maka Nabi sebutkan, antara rumah
yang tidak dimasuki malaikat rahmat adalah rumah yang memiliki patung-patung dan juga anjing hitam. Ya. Tapi kita tak belanjing lah. Patung. Baik, ulama bahas lagi, patung lagu mana? Patung yang kadang-kadang kita rasa walaupun kita tak muliakan dia, tapi dia tu bila mana dia membawa satu arti kepada kita. Bawa satu makna hiduplah hidup kita, kenangan tu. Contoh, kan banyak patung orang ke, patung apa ke, patung binatang ke apa, atas piala ke, contohlah kan. Atas piala ke, atau kita ni jenis kita ni main golf lah. Kami tak main lah badminton. Golf. Kan? Lawan golf, menang golf. Bila dah menang golf, dapat piala. Atas piala tu ada orang duk main golf, duk kerah ke tu, duk angkat penatang tu. Contohlah. Lagu tu. Tapi kita tak sembah dia. Kita tak sembah dia, kita tak. Kita dia tak sembah. Tapi cuba satu hari katalah anak kita main dia. Anak kita main, kita simpan elok dah atas televisyen. Contohlah. Main-main jatuh, patah 10. Contoh. Patah 10. Kita tengok demam 10 hari. Demam 10 hari tu. Kan? Tapi kita tak sembah dia. Melainkan patung-patung tadi yang kita tak muliakan dia. Contohnya permainan patung-patung anak-anak kita. Patung Spiderman, patung Superman, Cicak Man, kan? Yang tu depa duk sepak sini, macam-macam dah. Kadang-kadang duduk bawah sofa. Kadang-kadang duduk bawah tonggeh dapur. Kita tak muliakan. Itu dimaafkan. Pasal apa? Budak-budak, kan? Lagu tu. Tu nak cerita bahawa walaupun kita tak sembah, cuba elakkan rumah kita daripada memiliki patung-patung yang memungkinkan tidak dimasukkan oleh yang tidak masuk malaikat rahmat kepada kita. Subhanallah. Baik. Bakar semua, akhirnya Allah beri hidayah kepada orang kampung dia masuk Islam. 8:30, 3. Tu ya. Isyak. Masuk 3 minit lagi. Ada masa tambahan 3 minit lagi. Subhanallah. Baik. Itulah tufil. Baik. Nabi pun wafat. Nabi wafat. Bila mana Nabi wafat, Tufail ni dia letakkan diri dia, keluarga dia, harta dia tunduk kepada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Bila mana timbul satu gerakan memerangi golongan murtad. Zaman Sayyidina Abu Bakar ni zaman yang sungguh mencabar. Pasal apa? Banyak daripada manusia sahabat ketika itu masuk Islam. Bila wafatnya Rasulullah SAW, ada seorang lelaki jahat nama Musailamatul Kazzab. Dia mengaku jadi Nabi dan ramai yang murtad ikut dia. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu antara usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi Ahlul Riddah nama dia. Ahlul Riddah ni ahli orang yang murtad. Tu. Orang murtad dia tak kira sahabat. Walaupun dia hidup zaman Rasulullah, dia jatuh gelar sahabat. Pasal apa? Dia mati dalam keadaan murtad. Sahabat ni adalah orang yang bertemu Nabi SAW, bersua muka dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, dan wafat dalam keadaan Islam, sahabat Rasulullah. Ada orang yang hidup dengan Nabi SAW, tak beriman dengan Nabi, bukan sahabat. Walaupun pak penakar Rasulullah, Abu Lahab, bukan sahabat. Ada orang hidup zaman Nabi SAW, beriman dengan Nabi, akhir hidup murtad, bukan sahabat. Bukan sahabat. Jatuh gelaran tu. Tak layak radhiyallahu anhu kat mereka. Jadi zaman tu Allah uji dengan sungguh, hampir dikatakan 40,000 manusia murtad ikut Musailamah. Bayangkan tuan-tuan, 40,000 orang ramai mana tu? Penuh stadium Batu Kawan tu. Kalau kita pergi stadium bandaraya tak penuh, tak muat.
pindah pergi betul kawan 40,000 orang. Jadi Abu Bakar terpaksa memerangi puan ni, dan antara orang yang ikut serta memerangi Ahlul Riddah siapa dah? Sayyidina Tufail. Baik, dia bersama dengan angkatan tenteranya memerangi Musailam al-Kazzab. Dalam perjalanan nak pergi perang tu, nak pergi ke Yamamah nama dia. Yamamah ni tempat Musailamah tu berkubu. Baik, dia bermimpi. Mimpi para sahabat ni. Mimpi lagu mana? Dia cerita kat sahabat dia, para sahabat lain, dia kata, semalam aku mimpi, dia kata, cuba kamu ceritakan kepada aku takwil mimpi ni. Maksud mimpi ni. Sahabat tanya, apa yang hang mimpi semalam wahai Tufail? Kata Tufail, dia kata, aku mimpi kepala aku kena cukok. Kepala kena cukok, habis cukup botak. Baik. Lalu dia kata ada seekor burung keluar daripada mulut aku. Burung keluar dari mulut dia. Dan ada seorang wanita, perempuan, dia kata, berusaha memasukkan aku dalam perut dia. Kepala kena cukok, ada burung keluar pada mulut dia, ada seorang perempuan paksa dia masuk perut kawan tu. Maksud pada dia. Dan dia kata, manakala anak aku ada dia seorang nama anak nama Ammar, dia kata, ligan aku, kejar aku, dia kata. Tetapi ada hijab penghalang yang memisahkan aku dengan dia. Itu yang dia nampak dalam mimpi dia. Sahabat kata, itu petanda bagus. Dia berkata, kata Tufail, demi Allah, dia kata, aku juga boleh takwilkan mimpi itu. Jadi dia juga antara orang yang boleh menakwilkan mimpi, menafsirkan mimpi, kan? Baik, dia kata apa? Kepala aku kena cukok. Takwilnya apa dia? Tandanya, tafsir mimpinya lah, kepala aku kena cukok. Artinya dia kata, kepala aku akan dipenggal. Tuan-tuan pernah mimpi ke kepala kena cukok? Mengucap siap-siap. Dia kata, tanda yang pertama, kepala kena cukok. Dia kata, tandanya kepala aku kena penggal. Satu. Lalu dia kata, burung yang keluar mulut aku tu, dia kata, itulah roh aku. Umpamanya burung keluar roh daripada jasad. Dan wanita yang berusaha memasukkan aku ke dalam perutnya itu adalah bumi, dia kata. Bumi yang digali untuk menguburkan aku, itulah tanah kubur aku. Baik. Dan dia kata, aku ingin sekali terbunuh dalam keadaan syahid. Kan pergi perang ni, Allah Ta'ala bagi mimpi siap-siap kat dia, dan dia sendiri yang mentakwilkan mimpi tersebut. Kata Tufail lagi, dia kata, ada pun anak aku yang meminta ikut anak duk kejar tu, Ammar duk ligan dia. Itu tandanya, dia kata, dia juga nak mati syahid, tapi insya-Allah dia akan dapat lepas tu. Lepas tu dia akan dapat, insya-Allah. Diguna insya-Allah, tuan-tuan. Itu kalimah yang kena ada, insya-Allah. In sekiranya sya'a, dikehendaki Allah. Kalau Allah kehendaki, jadilah. Ya, kalau kita tak letakkan insya-Allah, macam kita ni yang krik benda tu. Tak, bukan lagu tu cara. Insya-Allah itu adalah satu kalimah yang kena ada dalam hidup kita. Nak buat apa? Insya-Allah, sambil berusaha untuk mencapai benda tu. Bukan insya-Allah saya tak buat apa, bukan. Lagu tu. Dan ketika dia kata, last sekali dia kata, ketika perang Yamamah terjadi sengit, Sayyidina Tufail, dia kata, berperang mati-matian, akhirnya dia syahid. Betul, dia syahid. Anaknya Ammar berperang juga, dia kata, tubuhnya penuh dengan luka. Bahkan tangan kanannya putus ditetak musuh. Putus tangan kanan anak dia. Tufail syahid, anak dia putus tangan kanan. Bila perang selesai, dia balik ke Madinah, ditanam tangannya di Yamamah, dan jenazah bapaknya Tufail di Yamamah. Baik, satu masa bila zaman Sayyidina Umar, tadi zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dia kata, Ammar ni datang bertemu Sayyidina Umar, kebetulan nak makan, makanan baru sahaja dihidangkan. Lalu Umar jemputlah yang mana ada teman main makan bersama dengan dia, khalifah. Tapi Ammar ni dia tak makan. Pasal tangan dia tak ada sebelah. Tangan kanan dia kena tebas.
Baik. Lalu kata Sayyidina Umar nampak dia tak mau makan. Kata Sayyidina Umar, pasal apa wahai Ammar? Pasal apa kamu ni? Apakah kamu merasa malu pasal tangan tu kah? Pasal kamu malu pasal tak ada tangan kah? Pasal tangan tak ada, pasal tangan kudung kah? Kata Sayyidina Umar. Kata Ammar, betul wahai Amirul Mukminin, dia kata. Kata Umar, demi Allah, sungguh aku tidak akan makan makanan ni, kata. Aku tidak akan jamah makanan ini sehinggalah engkau hulurkan tanganmu yang kudung tu, walaupun kudung hulur juga, menyentuh makanan ni. Baik, demi Allah, kata Sayyidina Umar, tiada seorang pun daripada kaum ini yang sebahagian dari tubuhnya sudah pun masuk syurga. Tak ada seorang pun yang sebahagian tubuhnya dah masuk syurga, kecuali hanglah wahai Ammar. Tangan kamu maksudnya dah ada dalam syurga sebelum. Ammar bila dia dengar, dia terseronoklah dia. Makan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dikatakan bila mana berlaku satu peperangan, perang Yarmuk, Ammar dia ikut perang, bersungguh-sungguh dia berperang lawan musuh hingga akhirnya dia juga syahid, seperti mana bapaknya Sayyidina Tufail ibnu Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu, ikut ayah dia. Ayah dia kata dah, Ammar insya-Allah dia akan syahid lepas tu. Baik, semoga Allah, dia kata, merahmati At-Tufail ibnu Amr ad-Dausi, seorang syahid dan bapa kepada seorang yang syahid. Itulah Sayyidina At-Tufail ibnu Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Insya-Allah mudah-mudahan kita ada sedikit manfaat, ibrah daripada kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Mohon maaf atas salah dan silap. Allah alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.